Anda tak boleh mencipta pengalaman, tapi anda boleh menghadapinya. Kekuatan tak datang daripada kemampuan fizikal, tapi kekuatan itu datang daripada semangat yang tak pernah mengalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada malam ini dalam wacana separuh abad ABIM, tema pengesahan perjuangan agenda kepengurusan NGO Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini sekali lagi kita bersama dalam wacana separuh abad ini. Kita nak dengar pengkesahan-pengkesahan, kita nak ambil pengalaman-pengalaman, kita nak cuba bangkitkan semangat dalam mengharungi masa-masa yang akan datang ini dengan melihat ke belakang seketika untuk kita melakukan lonjakan yang lebih tinggi pada masa akan datang. Kita Alhamdulillah bersama dengan kita pada malam ini, insyaAllah yang sedang bersama dengan kita, saya Muhammad Syazni Abdullah bersama dengan sahabat saya Dr. Muhammad Farid akan bersama pada malam ini memoderatorkan wacana separuh abad ini. Jadi silakan Farid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Ustaz Syazni Abdullah atas perkenalan tersebut, dan alhamdulillah kepada semua penonton-penonton sekalian yang berada di Facebook dan mana-mana media sosial yang lain di page ABIM. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang, dan insya-Allah malam ini kita akan berwacana sekali lagi berkenaan dengan separuh abad ABIM Angkatan Beli Islam Malaysia yang telah menginjak ke umur 50 tahun. Alhamdulillah. Pasti dan semestinya saya yakin dan percaya 50 tahun ABIM ini mempunyai pelbagai kisah, sama ada duka, gembira dan sebagainya. Namun apa yang pasti, bergerak ke hadapan, kita ingin mendengar kisah-kisah pengkisahan yang mungkin boleh dikongsikan oleh aktivis-aktivis, senior-senior pimpinan ABIM, petugas-petugas ABIM, insya-Allah yang mana telah disusun bermula pada malam ini 1 Mac, dan insya-Allah program ini akan berlangsung dalam tempoh yang agak panjang untuk kita sajikan, ABIM sajikan kepada pendengar dan semua sama ada ahli ABIM dan juga semua warga rakyat, warga negara Malaysia, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini untuk peringkat awal ini kita bersama dengan Encik Muhammad Halimi, insya-Allah selaku panel yang pertama, dan panel kedua kita ada saudara Khairul Arifin Muhammad Munir. Jadi untuk sesi pertama ni, kalau mungkin kita boleh dahulukan untuk kepada Encik Halimi, mungkin dalam tempoh 5 minit Encik Halimi sebagai satu sedikit pengenalan untuk Encik Halimi berkongsi siapakah, kalau kata kami moderator nak perkenalkan tu tak nampak dia punya izahnya tu, tak ni, kita kata apa, tak pergi. Jadi kalau boleh kita biarkan Tuan Badan tu kisahkan dirinya dalam tempoh 5 minit. Siapakah Encik Halimi ini, apakah pengalaman pernah bertugas dengan ABIM atau apa pun yang mungkin, ataupun sehingga hari ini apakah yang Encik Halimi telah buat selaku aktivis dan juga pimpinan dan juga petugas ABIM daripada awal sehingga hari ini. Dipersilakan Encik Halimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farid dan Saudara Syazni memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama malam ini dalam pengkisahan 50 tahun ABIM ya. Sedikit pengenalan mungkin, saya menceritakan tentang bagaimana saya mengenali ABIM lah. Ya. Saya bersekolah di Kuala Lumpur, menengah di Kuala Lumpur. Namun masa itu walaupun dekat di Kampung Baru tak jauh ya, tapi terlibat dengan program umum saja begitu ya. Tapi bila saya menjejak kaki ke UPM pada tahun 1979, maka barulah berkenalan dengan ABIM secara lebih dekat dan rapat ya. Dan pada tahun 1984 bila saya bergraduasi pada UPM, saya balik ke kampung di Gombak dan mula terlibat dengan ABIM di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri lah. Dan pernah menjadi ABIM, setiausaha ABIM daerah dan juga setiausaha ABIM negeri ya. Sehinggalah pada tahun 1984 saya mula berkhidmat secara sepenuh masa lah dengan ABIM di Sekretariat ABIM masa itu di Petaling Jaya pada 1 Julai 1994. Jadi kalau Julai tahun ini 27 tahun lah saya berkhidmat sepenuh masa dengan jemaah. Jadi itu sedikit latar belakang tentang pelibatan saya dengan ABIM, dan sejak 1994 tu ada pelbagai jawatan lah diamanahkan, tapi sebahagian besarnya mungkin dalam area pengurusan dan latihan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah.
mungkin tidak asing lagi nama Cik Alimi kita ni dalam gerakan, tapi jasanya yang ditaburkan boleh kita kata banyak kisah-kisah yang menarik. Kalau adik-adik junior mahukan satu pengalaman baru untuk kita belajar bagaimana Cik Alimi bertempuh untuk jadi seorang sukarelawan, seorang aktivis, seorang petugas penuh masa sehinggalah ke hari ini. Jadi ahlan wa sahlan, selamat datang kita ucapkan juga buat panel kita yang kedua, Saudara Khairul Arifin Muhammad Munir, yang juga tidak asing lagi di kalangan aktivis-aktivis ABIM. Saya kira sejak zaman PKPIM, Saudara Khairul Arifin pernah menjawat sebagai Setiausaha Agung pada tahun 2000 sehingga tahun 2002. Kemudian naib Presiden ABIM, Setiausaha ABIM dan sebagainya. Pastinya banyak juga pengalaman-pengalaman menarik dalam tempoh Saudara Khairul Arifin menjawat jawatan Setiausaha Agung. Saya kira ketika beliau menjadi petugas penuh masa ABIM pada tahun 2005 sehingga tahun 2007. Saya kira tempoh yang cukup baik untuk sama-sama kita mendengar. Kalau tadi saya ada buat temu bual bersama staf-staf di ABIM, katanya seorang pengurus yang menguruskan 22 orang staf ketika itu, zaman Saudara Khairul Arifin menguruskan 22 orang staf, cukup berdedikasi dalam membuat dokumentasi, rekod-rekod. Jadi untuk permulaan ni, Saudara Khairul Arifin mungkin boleh cerita dulu bagaimana boleh masuk, terjebaklah istilahnya ke dalam kancah gerakan ini untuk adik-adik lebih mengenali siapa sebenarnya Abang Ipin yang dikenali ni. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara clear Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam sesi wacana pada malam ini anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia. Saya sebenarnya amat berbesar hatilah atas undangan pada hari ini. Satu perkara yang saya fikir agak menarik kerana dapat bersama-sama dengan adik-adik di peringkat ABIM dan juga Cik Alimi lah. Cik Alimi ni dah kira bos saya lah, dia Setiausaha Agung Wadah. Saya ni Esko Wadah je. Jadi tak panjang dia punya tu ada gap yang sedemikian lah. Kalau sedikit perkongsian, saya fikir penglibatan saya dalam jemaah ini bermula dalam penglibatan saya di PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, pernah menjadi Setiausaha Agung di PKPIM. Jadi selepas di PKPIM saya dilamar ke ABIM Pusat. Keunikan kemasukan saya dalam organisasi ni agak unik sedikit sebab saya masuk daripada PKPIM Pusat, ABIM dan juga Wadah tidak melalui apa orang panggil muktamar biasa. Saya masih ingat lagi ketika PKPIM Pusat, saya masuk dalam kepimpinan setelah saya daripada tim UAA Terengganu pindah ke Kuala Lumpur. Jadi masa itu maksudnya sama juga masa ketika di ABIM, saya masuk bukan melalui muktamar pemilihan. Jadi kebetulan muktamar itu ada kekosongan. Masa tu tak silap saya zaman Tuan Haji Ahmad Azam lah. Saya masuk sejak zaman Azam sebab masa zaman Tuan Haji Ahmad Azam jadi ni dan Cik Alimi pun masa tu pusat. Saya masuk ketika Tuan Haji Ahmad Azam dan juga kemudian lepas itu Presiden ni Saudara Yusri. Jadi masa masuk zaman itu memang tak ada mesyuarat agung tapi ada kekosongan. Jadi sebabkan ada kekosongan, maka kebetulan saya dah habis sebagai di PKPIM, dibawa masuklah ke dalam pusat menjadi Esko. Ketika itu Esko Biro Tugas-Tugas Khas. Masa tu Ahmad Safarudin dah masuk dah awal sebelum itu. Itu batch seangkatan dengan saya lah. Kemudian masa Wadah juga Cik Alimi tak silap saya juga masuk jadi Esko Wadah Pusat ketika tidak berada dalam portfolio tahun pemilihan. Jadi yang ini itu sedikit keunikan lah dalam catatan sejarah saya. Kemudian dalam proses
terlibat di ABIM Pusat ini, saya bermula dengan sebagai Exco Biro Tugas-Tugas Khas. Kemudian pernah diberi amanah ketika itu oleh Tuan Encik Ahmad Azam, saya rasa ketika itu membantu Presiden ketika itu untuk proses transisi. Jadi saya membantu Saudara Syahran Kasim Sri Agung ketika itu untuk proses satu projek yang kita namakan sebagai regenerasi. Jadi daripada regenerasi itulah saya mengenali jemaah dan sebagainya dalam konteks ABIM, apa yang kita sebut sebagai urusan gerakan dan sebagainya. Dan lepas daripada itu saya terus kepada apa dipanggil menjawat jawatan Susah Agung. Lepas Susah Agung tu last kali naik presiden. Itu rasanya jawatan yang paling tinggi lah di peringkat ABIM. Dan sekarang ni dalam Exco Wadah Pusat. Jadi itulah sedikit Saudara Syazni. Baik, Alhamdulillah, agak menarik dan kita rasa begitu terinspirasi daripada perkisahan apa yang telah diungkapkan oleh Abang Ipin, seperti mana yang dia katakan muktamar khas. Saya rasa saya teringat kepada ungkapan yang biasanya kita dengar, leader is not born, but leader was not born, was not created. So basically leader itu dilahirkan secara dalam konteks yang atas kapasiti kehebatannya dan juga kemampuannya untuk mengendali sesuatu perkara. Jadi begitu juga kalau kata kita lihat dalam konteks itu, kalau kita lihat kepada sejarah kepimpinan Encik Halimi pun pelbagai jawatan dijawat ketika berada dalam pejabat ABIM. Sebagai contohnya bermula dengan Ketua Sisa Eksekutif ABIM, Timbalan Pengarah Institut Pengajian Ilmu Islam IPI. Adakah ini sama juga dengan PLA, Pusat Latihan ABIM? Kalau kata boleh untuk sesi yang sekarang ini, Encik Halimi mungkin boleh berkongsi pengalaman dalam aspek kepengurusan institusi sama ada di peringkat Sekretariat ABIM, dan juga mungkin juga ada kisah-kisah berkaitan dengan juga pusat latihan ABIM ataupun pejabat presiden. Seperti mana saya baca pengarah, Encik Halimi juga pernah menjawab sebagai pengarah pejabat presiden ABIM. Apa yang dilakukan ketika itu kalau kata Encik Halimi boleh berkongsi? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Farid. Inilah saya berkongsi sikitlah rasa beberapa pengalaman dan pelibatan tugas termasuk juga pimpinan ABIM. Saya kira antara beberapa perkara yang perlu saya highlight yang pertama dalam usaha kita untuk menjadikan berkhidmat kepada jemaah ini sebagai satu kerjaya. Dia berbeza masa tahun awal ABIM tubuhkan hingga tahun 90-an pun bila saya menyertai ABIM. Petugas-petugas kita tidak melihat bahawa bekerja dengan jemaah ni sama dengan ABIM ke dengan agensi ke masa tu sebagai satu kerjaya. Ia tidak dilihat begitu ya. Berbeza dengan kalau kata kita melihat orang jadi cikgu jadi guru that is a career. Orang jadi doktor, jadi engineer. Tapi bekerja dengan ABIM dan NGO as a whole ni is macam part time sambil-sambil. Bila ada dapat tawaran tempat lain, saya kerjalah dengan ABIM. Walaupun pada awalnya kita memulakan apa kita panggil sebagai wakaf diri 1 tahun dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahawa akhirnya kita dapat membentuk satu platform bahawa bekerja atau berkhidmat dengan jemaah ni boleh jadi satu kerjaya. Ya. Itu saya kira antara pencapaian yang paling besar di mana bila lebih ramai anak-anak muda pada masa terutamanya yang sanggup untuk mewakafkan diri kepada ABIM, pada jemaah dan bertugas hingga sekarang kalau kita lihat apa yang kita panggil multaqa tahunan yang kita buat multaqa tahunan yang dibuat oleh YKPJ, Yayasan Kebajikan Petugas Jemaah yang saya juga diamanahkan sebagai pengurusi sekarang ini. Bila kita adakan multaqa terakhir tahun lepas, kita dapati bahawa mereka yang mendapat khidmat 10 tahun perkhidmatan, 20 tahun, 30 tahun perkhidmatan tu ramai. Di induk dan juga di agensi. Maksudnya bukan seorang dua. Berbeza dengan kalau awal-awal dulu bila kita melaksanakan program multaqa ni, kita lihat bahawa tak ramai Ratanya dalam 2-3 tahun mungkin dia bertugas tempat lain. Tapi ada satu tim, satu pool of tenaga jemaah yang melihat bahawa bertugas jemaah ni could be a career. Dia nampak boleh satu kerjaya dan dia boleh memperkembangkan diri dia, mendapat latihan dan dia boleh survive. Jadi itu saya kira satu pencapaian yang agak besar lah bila kita berjaya untuk menjadikan berkhidmat jemaah sebagai satu kerjaya dan kita ada satu pool
of petugas yang dedikasi. Walaupun tidak semuanya begitu, tetapi kita dapati bahawa itu satu pencapaian yang perlu dibanggakan. Dan keduanya, kita lihat bahawa kalau di sebelum tahun 1990-an, tidak ramai, hampir tiada saya rasa petugas-petugas penuh masa jadi Esko ABIM. Kalau di tahun 80-an, 90-an, kalau kita tengok rekod, ikut kajian saya, tidak ada maksudnya yang jadi petugas jadi pimpinan. Mungkin seorang dua saja, satu at the most. Tapi selepas tahun 1995-97, kita tengok sebahagian daripada petugas-petugas yang berpotensi di peringkat kepimpinan dilangkat menjadi pimpinan ABIM. Maksud dia juga petugas, dia jadi pimpinan. Dan sekarang ni kita lihat di ABIM pun ramai. Maksudnya yang menjadi pimpinan dan juga petugas penuh masa. Dan kalau kita lihat rekod-rekod kita bahawa bila itu berlaku, organisasi terutama ABIM dengan lebih ramai pimpinan penuh masa yang bertugas, maka organisasi jadi lebih strong. Jadi saya rasa itu lagi satu pencapaian yang saya rasa baik di peringkat organisasi, di peringkat ABIM, peringkat KPM, Wadah dan juga di agensi jemaah. Kalau kita lihat di KBI, di KDH, di GPM, di Yayasan Takmir, di sekolah-sekolah kita, ramai yang begitu. Maksudnya mereka kalau dulu cuma hanya jadi petugas-petugas, tapi yang berpotensi ini diangkat untuk menjadi pimpinan. Jadi itu dua poin saya rasa yang boleh saya highlightkan tentang pengalaman sepanjang bertugas dengan ABIM ni. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Cik Alimi. Kerjaya jadikan ABIM sebagai kerjaya. Kalau kita lihat zaman-zaman kegemilangan Cik Alimi ketika itu, maka lahirlah pada tahun 2005 sehingga tahun 2007 zaman Abang Ipin itu ataupun zaman Saudara Karol Arifin ini, akhirnya boleh saya katakan hampir 4 orang staf Esko yang bertugas secara staf sepenuh masa seperti Azwira Bukhari, Raimi, Jupitri dan juga Kak Maria, bersama dengan SUA-nya adalah Saudara Karol Arifin yang ketika itu pada tahun 2005 sehingga tahun 2007. Baik, saya difahamkan juga ketika zaman Abang Ipin ini yang berulang katanya daripada Bangi ke Gombak, yang ketika itu pusat pengoperasian Sekretariat ABIM Pusat itu di Anjur Rahmat. Jadi kita nak dengar juga, pagi tadi ada juga saya berhubung dengan staf-staf di Sekretariat ABIM Pusat yang menceritakan bagaimana zaman-zaman kegemilangan Saudara Karol Arifin yang mengajar tentang dokumentasi, rekod-merekod, menguruskan staf dengan baik. Jadi mungkin Abang Ipin boleh berkongsi bersama dengan kita. Mungkin ada kisah-kisah menarik di sebalik perjalanan ulang-aliknya Bangi ke Gombak, bagaimana mengendalikan 22 orang staf dengan baik, apa tips-tips yang terbaik untuk sistem pendokumentasian, bezanya zaman dahulu hingga ataupun bezanya zaman dulu dengan zaman kini. Kaedah dokumentasinya mungkin berlainan yang mungkin Abang Ipin boleh berkongsi bersama kita. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Syazni. Satu perkara yang saya rasa harus kita fahami, mungkin kesamaan di antara kami yang pernah terlibat dalam apa orang panggil sebagai staff full time, satu. Yang kedua, terlibat dalam sistem pentadbiran gerakan ini. Dia ada satu istilah yang saya fikir tidak ada dalam konteks tempat-tempat lain, dan istilah itu dicipta dalam gerakan kita. Istilah inilah yang kita namakan sebagai urusan gerakan. Jadi bagi seorang setiausaha ataupun chief of staff lah. Jadi kalau setiausaha tu sejak dari zaman Cik Alimi lagi, dan Cik Alimi cerita tadi bagaimana ada usaha-usaha yang padu dibuat untuk membina generasi-generasi yang boleh infak dan juga melihat jamaah ini ataupun gerakan NGO ni bukan semata-mata badan sukarela tetapi mampu menjadi suatu kerjaya. Saya masih ingat lagi ketika kami mula-mula jadi pimpinan ABIM, dibawa untuk diperkenalkan dengan satu program tazkirah dengan Allahyarham Ustaz Ustaz di Derang tu, Ustaz Jeremy, Ustaz Nikmat.
Jadi Ustaz Nikmat pernah menyatakan pada kami bahawa apabila kita nak terlibat dalam gerakan Islam ini, jangan bagi saki baki masa. Bagilah sekurang-kurangnya 70 ataupun 80% daripada komitmen kita untuk gerakan. Jangan pilih saki baki masa. Jadi berbalik kepada istilah yang saya sebut tadi, istilah urusan gerakan. Ini satu perkara yang menarik apabila kita sebut sebagai istilah urusan gerakan. Urusan gerakan bermaksud rakan-rakan ini yang terlibat dalam full time ataupun yang terlibat dalam mengurus pentadbiran gerakan ini akan menjalankan apa yang kita sebut sebagai pengurusan gerakan itu sendiri. Boleh saya share slide tak? Ada sikit saudara Sajdi. Boleh tak? Sikit lah, sebab saya ni kalau cakap tak ada slide ni dia rasa janggal. Kalau saya share sikit kalau boleh dipaparkan. Yang itu nak kena moderator lah, paparkan sedikit istilah. Okey. Saya nak sebut beberapa perkara je yang saya sebut di sini ya. Dan yang ini slide yang pernah saya bentangkan dengan adik-adik PKPM dulu dalam cerita urusan gerakan. Jadi kami ni, saya dan saudara Cik Halimi, saya pun belajar, saya belajar juga dengan Cik Halimi. Memahami kerangka urusan gerakan. Jadi kita memahami bahawa kita semua ni dalam satu kerangka keluarga besar gerakan lah. Saya selalu bawa lah PowerPoint ni menceritakan tentang keluarga besar gerakan ini. Apabila dia ada wadah ABIM PKPM yang wujud secara simbiosis antara satu sama lain, tetapi dalam masa yang sama ada peranan yang tersendiri, menghormati antara satu sama lain dan juga wujud dalam satu payung keluarga besar gerakan. Yang akhirnya saudara sekalian melahirkan kepelbagaian kepimpinan. Maka dengan itu saudara sekalian, kita lihat secara jelas di sini bahawa dalam kami mengurus gerakan ni, kerangka dia umpama jantung. Dia jantung yang mengepam darah satu saudara Syazni. Saudara Syazni duduk di hospital, tahulah hari-hari tengok darah dan sebagainya kan. Jadi dia mengepam. Dia adalah the nerve ataupun pusat kepada gerakan sendiri. Kalaulah mereka yang memegang urusan gerakan ini pincang, mereka ini tidak dibantu, mereka ini tidak kita beri semangat, mereka ini tidak kita permudahkan urusannya, maka dia akan, bila dia pincang, maka dia akan efek kepada seluruh tubuh badan kita. Jadi bagi saya urusan gerakan ini penting kerana mereka inilah yang menentukan kepada. Kedua, bila saudara Sajdi tanya saya bagaimana saya belajar, saya nak ambil teori ini. Teori ini selalu saya guna. Saya selalu sebut. Iaitu teori gergasi. Yang saya pegang sejak daripada dahulu lagi. Apabila kita, antara tips bagi saya apabila nak memahami secara gerakan ini, dalam proses organisasi ini, the best learning process adalah melalui experience. Dan juga from the elders, the senior. Itu sebabnya saudara sekalian, bila kita bercakap teori gergasi, kita ni sebagai duduk dalam gerakan Islam, dalam organisasi ni, kita kena faham bahawa bila orang nampak logo ABIM, wadah PKPM, orang menampak gergasi orang-orang yang telah memajukan gerakan ini. Bukan kita nak bernostalgia dengan sejarah, tetapi bila nampak ABIM, wadah PKPM, nampak situ susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, nampak situ susuk tubuh Datuk Dr. Siddiq Fadil, nampak situ susuk tubuh Ustaz Razali Nawawi. Ini pengasas utama. Jadi pengalaman mereka ni menjadi panduan. Itu sebab saya dulu selalu berendah diri, mengajak jumpa dengan senior-senior, bincang. Kemudian kita cuba pendekatan baru kita. Jadi itulah yang saya istilahkan sebagai the environmental scanning. Ini kita kena buat. Kita tak boleh terus nak buat perubahan macam-macam, tapi kenapa kita membuat environmental scanning. Itu sebab saya selalu menyantuni senior, berjumpa, belajar daripada orang lain, belajar dari organisasi, belajar daripada buku dan latihan. Yang ini yang antara yang saya amalkan dalam menggerakkan teori gergasi inilah, teori ini. Yang mana akhirnya ianya ke arah apa yang saya sebut yang ini, 3 perkara ni. Dalam konteks urusan gerakan ni dia tak lari daripada 3 perkara ni. 1, individu. Maksudnya kalau yang nak dibina oleh kita ni individu, diri kita nak kita bina. Kedua, organisasi. Ini yang kita sebut urusan gerakan tadi, ya. Kedua. Yang ketiga, the outreach. Mestilah organisasi kita organisasi outreach. Itu yang disebut oleh Cik Halimi tadi sebentar tadi, bagaimana kita nak membina jiwa-jiwa yang dapat faham. Itu sebab dia kena ada infak setahun. Saya dulu infak hampir dekat 2 tahun ya.
kena masuk dengan memahami susu galur. Dan akhirnya kita nak membina 3 perkara ni. Organisasi kita hidup saudara sekalian apabila wujud. Kalau kita hanya ada individu dan penggerak tanpa dengan gerakan, itu sekadar macam persatuan biasa-biasa saja. Tapi kalau tuan-tuan, kita ada, sahabat-sahabat sekalian, kita ada outreach kepada masyarakat. Yang inilah yang membina kepada lebih besar. Itu sebab kita ada elemen-elemen hidup biar berjasa, menegakkan kebenaran. Ini dia punya orang panggil slogan-slogan kita yang kita bina. Jadi itu yang saya sebut tadi, kena ada insight, planning, activation, monitoring, refining. Ini dalam konsep lah yang mungkin saya boleh kongsi kat sini, sekadar untuk pengetahuan ataupun untuk kita bersama, insyaAllah. Ya, Saudara Shazni, sila. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Abang Ipin atas kerangka yang besar itu, seperti mana yang telah dipaparkan website tadi. Tak disangka dalam konteks kita cuba membawa wacana ataupun perkissahan malam ini secara santai, mudah faham, dan saya rasa bila ada jadi serius pula lebih mudah faham sebenarnya, bukan serius, lebih mudah faham dan lebih saya yakin dan percaya lebih mudah untuk menarik generasi-generasi kemudian, terutama generasi belia pada hari ini, untuk bergerak seiring dengan hasrat dan aspirasi seperti mana telah digariskan. Jadi saya rasa apa yang Abang Ipin telah gariskan tadi sama juga dengan apa yang Cik Adimi telah tegaskan tadi, melihat ABIM itu sebagai kerjaya. Saya rasa ini satu perkara yang mungkin ramai anak muda ataupun belia Islam, sama ada daripada PKPM, mungkin saya tidak mahu menuduh, tapi mungkin ada yang tidak merasakan bahawa ABIM itu salah satu platform untuk kerjaya panjang, melainkan mereka mungkin rasa sebagai satu tempat untuk intern. Macam saya dululah, saya dulu mula dengan intern. Masuk-masuk jumpa Cik Adimi bermusyarat bila mana berbincang antara program muzakarah dan juga multaqah antara ABIM dan juga Wadah dan PKPM sebagai contohnya. Jadi bagaimana Cik Adimi kalau kata boleh berkongsi, bukan maksud saya berkongsi untuk bagaimana proses Abang Ipin tadi tentang regenerasi, dan kalau kata hari ini menurut kepada Abang Ipin tadi untuk belajar pengalaman dengan orang elders, orang lama, senior, tapi jarak itu agak jauh. Jadi bagaimana mungkin kalau kata boleh Cik Adimi boleh memberi pandangan ataupun apakah sepatutnya yang ABIM boleh lakukan ataupun bagaimana nak menarik generasi baru ini untuk terus aktif ataupun bersedia bertugas untuk ABIM, menggantikan senior-senior petugas-petugas yang mungkin dah hampir 20 tahun, 30 tahun berkhidmat untuk ABIM, dan mereka pula menggantikan untuk tempoh juga yang lama, bukan sekadar 2 tahun, 3 tahun sebagai contohnya. Bersilakan Cik Alimi. Terima kasih Dr. Farid. Saya rasa poin tu penting ya, bagaimana kita nak menarik dan mengekalkan ya. Di sebab tu saya sebut pada awal tadi bagaimana pada awalnya ABIM ini kalau dari segi pimpinan dia tidak diambil di kalangan petugas-petugas. Tapi macam saya sebut pada tahun 1996 atau 97 ada satu paper yang dibuat saya masih ada simpan kopi paper tu. Saya, Tuan Syed Bakar dengan Azizuddin Ahmad masa tu yang buat kertas kerja tu. Bottom line dia sure dia supaya petugas-petugas yang berpotensi ini dilantik menjadi pimpinan. Dan kita lihat bahawa polisi itu memperkukuhkan ABIM akhirnya sampai sekarang. Jadi maksudnya paper-paper begitu kena kita ketengahkan. Kita tak boleh, kita juga kena melihat ABIM dari segi aspek pengurusan itu. Betul ABIM ni di segi jangka panjang, jangka besarnya, the bigger picture-nya. Tetapi kita kena functionally efficient dalam pengurusan kita. Sebab tu yang pertama saya rasa kita kena faham ialah dari segi cara gaya pengurusan. ABIM ni sebagai sebuah NGO gerakan Islam, apakah cara gaya pengurusan ABIM? Kalau kita tengok secara umum, kita ada cara gaya pengurusan kerajaan. Kita tengok agensi-agensi kerajaan macam mana diuruskan. On one end of the continent, you have on the right side ialah kerajaan. Kerajaan ni, orang yang menguruskan kerajaan, kementerian ni, dia tak timbul isu mana nak dapat duit. Sebab dia dah diberi budget. Jadi dia penting, concern dia lah macam mana nak spend the money dan ada accountability. Jangan ada penyelewengan. Tapi on the other side of the continent at the end ialah the private sector. Private sector ni berbeza. Mereka concern pasal untung rugi sebab dia tak ada budget. Dia ada bottom line dia. Kalau you okay this year kena make 1 million. Dia kena carilah whatever macam mana cara pun dia kena cari 1 juta. Sebab dia tak boleh kurang. Kalau kurang tu dia kena question. Jadi on one side, one end of the continent kerajaan. On one side is the swasta. Itu dua model cara gaya pengurusan. Tapi ABIM terutamanya sebagai sebuah gerakan Islam, NGO,
di mana kita punya cara gaya pengurusan, kita nak mirip kerajaan ke kita nak mirip swasta. Kalau kita lihat, tak boleh dua-dua. Sebab tu dia ada merger dia kan. Kita kena ambil jalan tengah, maksudnya kita kena ambil yang terbaik daripada kerajaan. Kita kena accountable daripada apa yang kita perolehi. Itu kita ikut sifatnya cara gaya pengurusan kerajaan. Di masa yang sama, kita kena ambil yang terbaik daripada swasta, di mana kita terpaksa cari duit sendiri. Macam juga swasta. Kalau ABIM gagal untuk mendapat kutipan sumbangan, macam mana nak bayar gaji? Macam mana nak bayar sewa? Macam mana nak buat program? Jadi we have to merge the best of both worlds. Ambil yang terbaik daripada swasta, di masa yang sama ambil yang terbaik daripada kerajaan dan kita create kita punya cara gaya pengurusan sini. Itu saya rasa kita telah dapat buat, cuma mungkin belum ada discussion yang terperinci tentang cara gaya pengurusan ABIM itu. Yang itu mungkin satu persoalan boleh kita detailkan lagi. Keduanya, petugas-petugas juga kena memahami fungsi organisasi. Secara basic dalam organisasi ni ada dua function saja, penyelenggaraan, maintenance, dengan pembangunan, developmental. Apa itu penyelenggaraan? Penyelenggaraan ni ialah kerja-kerja yang organisasi kena buat agar dia tidak mati. Contohnya, ABIM wadah tak buat mesyuarat agung tahunan, tak hantar ke ROS, tak hantar ke ROY. Apa akan jadi? Tutup lah kan. Itu kerja-kerja penyelenggaraan. Yang jaga akaun tak check betul, duit ada tak ada, isu je check. Akhirnya akaun tutup. Jadi itu kerja-kerja penyelenggaraan. Tetapi kerja-kerja penyelenggaraan ini, kalau kita buat the best pun 100%, dia cuma memastikan organisasi itu hidup tak mati. Tetapi ia tidak mengembangkan organisasi. Untuk kerja-kerja developmental, you have to program image di masyarakat, program-program masyarakat, sekampit beras dan sebagainya. Itu developmental. Jadi you have to function in organization. Nah, macam mana fungsi ini dimainkan? Tak boleh semua orang main fungsi penyelenggaraan, tak boleh semua orang main fungsi pengembangan developmental. Sebab tu ada apa yang kita panggil sebagai organisasi tu, ada tugas-tugas ni dibuat oleh pihak tertentu, yang ni dibuat oleh pihak lain. Ada yang buat dua-dua kan, tetapi yang buat kerja-kerja maintenance, dia tak boleh rasa aku duduk belakang behind the scene, tak pernah ke depan, dan kawan ni asyik ke depan, dia keluar kat paper je, bila buat dia ada je kan. Sebab itu kerja developmental, kena tunjuk dekat public kan. Jadi kita kena memahami dua fungsi ni dalam organisasi supaya kita tidak rasa tertekan untuk membuatnya. Ketiga saya rasa ialah pemimpin dengan pengurus kena dibezakan. Dalam organisasi kita ada yang jadi pemimpin dan ada yang jadi pengurus. Managers and leaders, they are two different people. Tetapi bila kita ada pemimpin, exco ABIM yang juga menjadi petugas penuh masa, di sini yang berlaku overlap. Di masa yang sama dia pemimpin, mungkin, dan di masa yang sama dia juga jadi staff. Di sini yang kadang-kadang timbul confusion bila masa dia pakai topi pemimpin, bila masa dia pakai topi staff. Dan kalau dia tidak dapat handle dengan betul, sepatutnya pada masa tu dia jadi pemimpin, dia bertindak sebagai pengurus atau staff. Dan sepatutnya semasa dia jadi pengurus, dia bertindak sebagai pemimpin. They are two different things. Approaches are different. Jadi, tiga benda ini, memahami cara gaya pengurusan, memahami fungsi organisasi, dan memahami fungsi pemimpin dan pengurus. Memang kita tidak kata semua petugas-petugas tu boleh jadi pemimpin akhirnya di peringkat ABIM ke wadah ke agensi-agensi ke. Tapi terbukti ramai petugas-petugas ni yang berpotensi akhir menjadi pimpinan di peringkat ABIM, di ahli lembaga, agensi dan sebagainya. Itu proses normal yang kita groom. Jadi itu kena dibuat secara tersusun. Dan kita tidak, kalau kita ketinggalan perkara ini, kita tidak menyusun dengan baik pengurusan di peringkat jemaah, maka akhirnya long run-nya kita akan rugi juga. Kita tak akan dapat jauh pergi ke mana. Jadi saya kira itulah 3 poin dapat saya kongsi tentang cara gaya pengurusan tadi, fungsi organisasi, dan memahami pemimpin dan pengurus boleh membantu ABIM terutamanya bagaimana untuk memperkukuh organisasi kita supaya boleh bertahan jauh lebih lama. Semakin besar peranan yang kita mainkan, semakin banyak projek kita buatkan, the supporting punya staff ni boleh membantu kan. Tidak akhirnya bila kita buat terlalu besar, collapse. Di situ akan jadi masalah. Wallahualam. Baik, terima kasih Cik Alimi. Ada beberapa term-term menarik yang boleh kita pelajari tadi ni bila Cik Alimi sebut tentang penyelenggaraan, tentang pembangunan dan juga memahami fungsi pemimpin dan pengurus.
baik sama-sama untuk bukan sekadar nak memastikan organisasi kita ni hidup, tetapi bagaimana untuk seolah-olah merasai dalam denyut umat itu sendiri. Baik, dan kalau kita perhatikan ada beberapa nama juga yang Cik Alimi sebutkan kepada kita, baik juga untuk kalau yang sedang bersama kita buat pengetahuan Cik Alimi dengan juga Abang Ipin. Kita di Facebook sekarang dah ada 216 penonton yang sedang menyaksikan. Saya kira nama-nama tokoh-tokoh yang Cik Alimi sebut, Abang Ipin sebut tadi, baik untuk sama-sama kita telusuri sejarah-sejarah mereka, Tuan Syed Bakar, Syaran Tasim, nama-nama dalam tokoh-tokoh gerakan yang boleh kita cuba gali sejarah-sejarah mereka dan cuba mempelajarinya. Saya nak balik kepada Abang Ipin. Jika dilihat zaman pengurusan dahulu dengan pengurusan sekarang, pastinya dua zaman yang berbeza. Jadi kita nak berikan, sebab ada juga komen-komen di Facebook yang saya baca ni Abang Ipin. Abang Ipin dan slide tak dapat dipisahkan kan, maksudnya seolah-olah baik untuk zaman sekarang untuk kita memahami poin-poin itu melalui slide-slide yang dipamerkan. Saya nak serahkan pada Abang Ipin. Mungkin Abang Ipin berceritakan bagaimana pengurusan zaman dulu dengan pengurusan zaman sekarang. Apa apa poin-poin penting pengurusan zaman sekarang ini untuk melonjakkan lagi organisasi ni ke peringkat yang lebih baik lah. Silakan Abang Ipin. Baik, terima kasih kepada saudara Syazni. Sebenarnya kalau dari segi pengurusan ni kita sama saja ya, dahulu dan juga kini. Dah ada ditayangkan ya. Okey. Saya fikir apa yang penting sebenarnya adalah yang mula-mula sekali ya. Bila saya sebut sama tu bermaksud dahulu dan juga kini saya nampak tidak ada beza ya. Cuma mungkin suasana ruang ataupun ekosistem dia berbeza. Dulu zaman alhamdulillah lah, macam contoh petang tadi saya dengan rakan-rakan sempat menziarahi Tuan Haji Anwar Tahir, YB Anwar Tahir. Kami ziarah dia, dulu ada kena stroke dan sebagainya, mantan menteri Parlimen Temeloh ya, YB Parlimen Temeloh. Jadi pada zaman beliau, saya tengok gambar-gambar lama, zaman beliau ketika itu tak ada handphone, kita tidak ada WhatsApp, ada surat ya. Ketika itu mengurus gerakan dalam konteks orang panggil, kalau ada appointment semua kena set awal pakai typewriter tahun 70-an 80-an dahulu ya. Mungkin Cik Alimi sempat lah, saya ingat lagi dia ada Apple lama dia itu paling canggih lah di kalangan orang lain kan. Jadi itu perubahan zaman, mana ekosistem zaman itu memangnya berubah, tapi saya rasa ianya tidak keluar daripada beberapa perkara. Saya tertarik dengan satu Foundation of Planning yang disebut oleh Dr. Iqbal Yunus Triple IT. Yang ini kalau saudara saya sekalian baca buku yang ditulis oleh Dr. Hisham Al-Talib, Triple IT tentang petugas dakwah itu, dia ada menyebutkan tentang 3 perkara ini, the action on orientation planning. Saya tertarik yang diagram ini. Yang pertama saya disebut act of commitment. Saya rasa yang ini yang luar biasa ya. Kalau saya selalu ada sesi berkahwin dengan anak kepada Ustaz Halim Muhammadi. Jadi hari Sabtu Ahad biasa satu sarapan, bincang apa sebagainya. Dia selalu menceritakan bahawa bagaimana orang-orang generasi terdahulu, dan juga saya nampak juga pada generasi yang sekarang ini, ialah yang pertama sekali ialah act on commitment. Komitmen kita. Maksudnya kalau saudara sekalian meletakkan urusan gerakan, pelibatan kita sebahagian daripada darah daging tuan-tuan, saudara meletakkan ini satu komitmen besar, satu amanah besar yang yang kita baca. Sebab bila kita tahu bahawa mula-mula kita nak solat tu, kan kita solat tu dengan niat ni Ustaz Syazni, kita niat. Maknanya niat itu maknanya kita meletakkan sasaran pada hati tu. Dan kita mulakan dengan doa iftitah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu satu benda yang Islam ajar, Allah Subhanahu Taala ajar dalam solat yang paling penting tu. Ini saya rasa kena memang kita kena baca. Kita lihat solat paling penting, dia mula dengan niat, dia mula dengan aspirasi, suatu komitmen dalam doa iftitah. Jadi itulah saya rasa act of commitment ini kena ada, kerana itu membina apa yang kita sebut sebagai tasawur ataupun akal kita. Ini kena clear. Macam mana nak dapat act of commitment ini? Pengalaman saya, kalau boleh saya ceritakan dahulu ialah
masa saya mula-mula diminta menjadi exco dalam PKPM Pusat, kemudian diminta pula nak jadi exco ABIM, tang mana aku nak faham tentang ABIM dengan PKPM ni? Sebab masa tu zero. Taklah tahu sangat. Kita ni taklah terdidik sangat ikut proses tamrin semua. Macam mana nak tahu? Saya nampak ada suatu bahan yang paling penting sekali kalau kita nak faham gerakan ini, iaitu ucapan dasar. Masa mula-mula saya diamanahkan sebagai exco PKPM Pusat, saya kumpulkan ucapan dasar sebab di PKPM tu kita ada library yang agak bagus. ABIM Pusat mana? Buku ucapan dasar tu baca satu persatu. Maknanya kalau buku Ustaz Siddiq Fadil, ucapan dasar dia tentang hala 7 perjuangan tu baca kulit ke kulit. Dan bagi saya tidak ada suatu dokumen yang kita nak faham gerakan ini sebaik-baiknya berdasarkan kepada rentas zaman itu sendiri ialah ucapan dasar. Ucapan dasar ni tuan-tuan kena letak sebagai komitmen. Maksudnya muktamar ni wajib kita kena hadir. Sebab kalau saudara tak hadir muktamar, bagaimana saudara nak tahu apa aspirasi kekuatan yang kita nak bawa pada zaman itu. Itu nak bagi saya nak membina komitmen adalah dengan melalui kita faham kepada asas gerakan tadi dan saya baca ucapan dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ada implement decision. Sebab kalaulah kita ni sekadar cakap saja, ramailah yang bercakap. Tapi kalau kita soft kita ini, kita bincang, kita implement apa yang kita commit itu yang menjadi. Itu sebabnya saudara sekalian, teori dalam usrah dia bukan semata-mata ilmu saja. Bila usrah ni mesti wajibnya antara dia mesti ada takaful tadi. Maksudnya mesti ada perkara-perkara yang kita buat untuk bantu masyarakat. Yang saya sebut tadilah the outreach. So komponen outreach itulah yang kita sebut sebagai implement decision. Itu kita kena buat. Kena ada komitmen, kita buat. Yang ketiga sekali ialah delegate to others. Yang ini perlu ada. Sebab kalau tidak, kita hanya semata-mata merasakan bahawa kita saja shock sendiri tanpa kita delegate to others. Delegate to others inilah yang dimaksudkan oleh Dr. Iqbal Yunus sebagai empowerment. Yang ini kita kena empower rakan-rakan kita. Saya di-empower oleh senior-senior dahulu dengan benda yang cukup ni. Kadang-kadang Arifin hari ni baca buku apa? Tadi ni baca, buat. Ataupun dia ambil kita letak dalam satu program, lead jalan. Itu cara kita diasuh. Saya tak biasa dia, tapi tak ada buat. Dia dan ini proses delegate to others ini penting untuk kita melahirkan rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita sehingga kepada atas dasar apa? Akhirnya dasarnya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebut kita hidup biar berjasa itu bukan mata-mata untuk diri kita, tetapi kita ada komitmen lain untuk kita gerakkan secara bersama. Ini yang saya fikir sedikit yang saya boleh kongsilah yang disebut oleh Dr. Iqbal Yunus tentang bagaimana kita nak membina komitmen ini sendiri dalam 3 kerangka ni. Dalam arti kata lain saudara sekalian, ini daripada dulu dan juga sekarang, pengurusan dulu dan pengurusan sekarang, jika anda tidak merancang, anda merancang untuk gagal. Itu sebenarnya. Sebab masa yang kita ada tidak banyak. Saudara pegang, mungkin boleh pegang jawatan di ABIM ni berapa? 2 tahun, 3 tahun. Jadi masa yang ada itu, apa yang kita nak buat dan apa yang kita nak sumbangkan. Saya pernah mendapat satu surat sekeping daripada seorang sahabat. Ketika itu mula-mula menjawat jawatan di PKPM ke ABIM Pusat dah tak silap saya. Dia hantar surat, dia ambil komitmen 3 helai zaman tu hantar surat Syekh post. Beritahu saudara telah dilantik sebagai ABIM Pusat. Maka dengan itu saya komitmen ni tazkirah ni. Saya pernah dapat generasi dapat surat daripada ahli kita yang berpesan-pesan untuk sebagainya. Jadi itu antara dan minggu lepas saya jumpalah dengan sahabat tu. Syekh, entah ingat tak Ana hantar satu surat je 3-4 line kepada Ana untuk sebagai satu ingatan dan tazkirah. Ini satu perkara yang mungkin kita kena buat jugalah. Tradisi-tradisi lama tetapi sebenarnya ada manfaat je. Kalau dulu orang pakai surat, mungkin sekarang ni pakai WhatsApp. Menasihati rakan-rakan dan pimpinan ni, saya rasa satu perkara yang kita kena terus lakukanlah sebagai satu learning curve untuk kita. Wallahu alam. Ustaz Zaini dan Ustaz Farid. Baik, alhamdulillah.
Terima kasih banyak kepada Abang Ipin atas penjelasan lanjut berkaitan dengan apa yang telah dipersoalkan oleh Ustaz Syazli sebentar tadi. Jadi tuan-tuan perempuan, alhamdulillah kita sudah semakin hampir ke sesi penamat dengan berbaki lebih kurang 6 minit ini. Saya yakin dan percaya tuan-tuan perempuan yang menyaksikan melalui siaran live di Facebook pasti dapat sedikit sebanyak atau pastinya lebih banyak lagi input, dan pastilah juga mereka-mereka yang berkhidmat di peringkat Sekretariat ABIM, di peringkat negeri dan daerah sebagai contohnya, pastilah juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang segar dan sukar dilupakan, dan pasti juga manfaat-manfaat itu sehingga hari ini mampu dan seharusnya diturunkan dan dikongsi bersama dengan generasi-generasi pelapis yang kemudiannya pada hari ini. Jadi untuk Encik Alimi dan juga Abang Ipin, saya rasa sebelum kita tamat dalam tempoh berbaki 5 minit ini, tadi saya tertarik dengan bila mana Abang Ipin sebut tentang perlunya semua pihak, sama ada ahli ABIM, khususnya lagi lah pimpinan ABIM itu menghadap ucapan dasar supaya gerak kerja kemudian tahun depannya itu lebih sederap, lebih bersatu agenda, tidak ada lagi unsur-unsur lain yang masuk dan sebagainya, iaitu fokusnya, hala tujuannya jelas dan sebagainya. Dan saya yakin itulah juga ketetapan ataupun plan of action yang telah dibuat sejak daripada pimpinan dahulu lagi, iaitu bila mana ucapan dasar itu telah disebut, digariskan, pimpinan, petugas semuanya bergerak ke arah satu yang sama. Jadi untuk tempoh yang berakhir ini, Encik Alimi sekiranya boleh beri sedikit panduan, nasihat untuk kami, para pimpinan kemudiannya dan juga petugas-petugas di sekretariat khususnya, apakah seharusnya kami lakukan. Kalau kata ada sedikit titik nasihat dalam 1 dan 2 sebagai contohnya, dipersilakan Encik Alimi. Terima kasih Dr. Farid. Kita sebagai penutup, kita perlu memahami bahawa kita sedang berada di sini. Kita akan ke depan, kita kena melihat ke belakang sejarah. Sebab itu dalam agenda pengurusan jemaah atau ABIM ini, di pengurusannya, kita akan melihat juga bagaimana ABIM itu berevolve di punya sejarah. Yang Zarifin kata tadi, pada dasarnya sama. Tapi ada beberapa perkara yang kita telah cuba test. Contohnya pada tahun 90-an, awal 90-an, kita centralize. Semua akaun bawah ABIM. Akaun pejabat pendidikan ke, akaun Arish ke, semua staff bawah ABIM. Waktu masa saya mula bertugas jadi ketua eksekutif yang pertama, ada 50-60 orang staff di agensi, semua di bawah ABIM direct. Kita boleh mengurus organisasi itu mudah, nak transfer, nak upgrade, nak tukar dan sebagainya. Tapi as we go along, kita ada specialization. Contohnya, kemanusiaan kita wujudkan GPM, jabat pendidikan jadi Yayasan Takmir dan sebagainya. Bila kita specialize, kita membebaskan agensi-agensi ini untuk menjadi agensi tersendiri dan mereka bertanggungjawab atas urusan mereka kan. Sampai sekarang ini decentralization itu telah berlaku. Jadi sebab tu kalau kita tengok ABIM saja, di sekretariat ABIM ada lebih kurang berapa orang sama Sekretariat ABIM 22. Kerana mungkin dalam 10-12 orang begitu kan. Jadi itu saja yang direct di bawah ABIM. Bawah wadah ada 7-8 orang. Jadi kita dah decentralize, menyebabkan kita agak sukar untuk mengemblengkan tenaga-tenaga kita secara konkret ya. Sebab kita dah jadi macam close service. Jadi mungkin untuk jangka panjang kita kena memfikirkan balik bagaimana staffing kita ni, HR kita ni dapat disatukan ya. Walaupun kita ada wadah, ABIM, PEM, agensi-agensi yang berbeza, dan mereka yang dah ada di agensi-agensi ini terutama sejak 10-15 tahun yang lalu, kita dapati bahawa mereka dilantik oleh agensi itu, dia akan bertugas di agensi itu saja. Dia tak tahu, tak kenal pun lain. Kalau dia dilantik oleh Yayasan Takmir, dia tahu Yayasan Takmir. Tanya cerita KDH tak tahu. Cerita sekolah tak tahu. Cerita KBI lagi tak tahu, sedangkan berbeza dengan dulu. Ya. Jadi sebab tu saya rasa untuk jangka panjang, kita kena buat sesuatu dan staff di agensi pun kena mengambil concern bahawa dia kena tahu tentang agensi dia, tapi juga tahu juga tentang agensi lain secara umum. Kan. Itu memang menjadi satu pendekatan yang perlu kita buat dan kita perkukuhkan. Dengan cara ini baru saya rasa staff kita walaupun ramai di pelbagai agensi dengan cara-cara gaya kerja masing-masing, tapi masih boleh dapat bersama untuk fikrah bersama, wahdatul fik untuk mencapai matlamat yang bersama. Wallahualam. Terima kasih Cik Alimi. Saya kira hampir satu jam ni tidak adil untuk kita menggali pengalaman-pengalaman berharga Cik Alimi juga Abang Ipin. Pastinya di Facebook juga ramai sahabat-sahabat yang bertanya dan nak menjemput Abang Ipin dan Cik Alimi, nak mendapatkan pengalaman-pengalaman. Pasti tak puas tengok slide-slide Abang Ipin tu. Jadi
Mungkin saya pun tak nak mengecewakan, saya nak baca sikit soalan kalau boleh Abang Ipin beri nasihat dan juga mungkin menjawab sedikit saudara Afif Kasno yang bertanya ni, bagaimana untuk membugar semangat infak zaman muda di kalangan generasi muda sekarang di mana mereka dilihat lebih cenderung untuk fokus kepada survival diri seperti menjadi Grab rider berbanding menjadi sukarelawan full time sekretariat negeri. Mungkin Abang Ipin boleh menjawab itu ringkas dan juga nasihat buat generasi-generasi mendatang. Silakan Abang Ipin sebagai penutup. Baik, dia nak memugar budaya infak ni ialah tidaklah juga mudah ya. Saya ada kebetulan ada slide ni kan. Kebetulan ada dalam koleksi ni 5 langkah kejayaan. Mungkin ini boleh dijadikan sebagai kaedah lah. Dia dalam akronim LEARN ni. Yang pertama, saya selalu sebut banyak kali dalam ceramah dan sebagainya, kita mencari 3 kecemerlangan. Kecemerlangan ilmu, kecemerlangan sahsiah, kecemerlangan menyumbang untuk Islam. Ini saya rasa 3 konotasi ni saya daripada sejak perkampungan Menara Gading ke mana ke, saya selalu bawa lah 3 ni. Kerana penting ya. Sebab kita nak supaya setiap daripada kita ni ilmu kena bertambah, akhlak juga kena baik. Kalau tidak, kalau akhlak baik dia jadi macam orang biasa saja. Yang ketiga, menyumbang untuk Islam. So kena ada semangat learn to lead. Ini kena ada. Kita kena bugarkan semangat ini dalam apa-apa keadaan sekalipun lah. Walaupun saudara dalam sektor buat Grab, jangan anggap bila buat Grab saudara tidak boleh terlibat dalam dakwah. Saya ada jumpa banyak pakcik-pakcik yang buat Grab. Dalam masa dia Grab tu juga, dia pasang lagu dakwah, dia syarah kat kita. Sebagai penyelidik, saya sebenarnya terlibat dalam penyelidik social research ya. Banyak sebenarnya saya nak tahu apa perkembangan dalam masyarakat naik Grab. Bila saya naik Grab dan taksi, biasanya kita tanya soalan. Mereka ni adalah orang terbaik untuk kita bertanya. Malah kalau saudara pergi kepada mana-mana negara di dunia ini, to learn what happened in the country, landing je dekat airport, naik taksi, tanya pada orang taksi. Semua benda dia boleh jawab. So itu yang pertama, learn to lead ya. So yang kedua, examine expectation. Yang ini kita kena lihat. Kita kena ukur apa ekspektasi orang lain. Kita kena ukur juga expectation keluarga kita. Bila kita nak terlibat dalam gerakan, terlibat dalam NGO, bagaimana kita nak atur hidup kita ni dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan keluarga kita dan keluarga mertua kita. Ini kita kena atur dengan baik. Kalau kita tidak atur dengan baik, saudara dan sekalian, ia akan jadi fitnah kepada gerakan. Jangan biarkan itu berlaku. Saudara kena atur. Yang ketiga, act through your care. Maksudnya saudara sekalian dari segi tindakan. Tindakan itu kita laksanakan. Jadi apabila kita dah gariskan tu tapi kita kena buat dengan penuh passion, dengan penuh hati-hati dan dengan penuh care tu maksudnya adalah kasih sayang. Kena ada love. Dalam apa benda yang kita nak buat tu, kena pupuk rasa cinta tu kena ada. Cinta tu melalui ilmu dan sebagainya. Kemudian respect as professional. Yang ini saudara kena buat. Bila saudara terlibat dalam gerakan dakwah dan sebagainya, jangan buat apa kokser je kalau orang Kelantan kata. Ataupun kita buat sambil lewa saja. Tak boleh. Saudara kena buat secara profesional. Kalau di luar saudara sana, saudara boleh tulis minit mesyuarat, catat dengan baik. Sama juga bila saudara diberi tanggungjawab, catat, tulis surat dan kalau kita menjaga masa di sana, kita juga kena menjaga masa di sini. Kalau kita diberi amanah di sana, di pekerjaan kita tu buat sampai baik, di sini juga kita kena buat secara profesional. Yang last kali, never stifle personal growth. Yang ini yang saya nak sebut bahawa di mana saudara berada, contohnya di dalam ABIM, di Jalan Wadah, full time, tak full time, pegang exco sebagainya, jangan hadkan untuk membesarkan kita punya kemahiran dan sebagainya. Saya selalu belajar benda ni kadang-kadang daripada senior dan sebagainya. Jangan. Malah kalau kita dapat bersembang dengan Dr. Ahmad Totonji, dia pernah pesan, brothers, you must make sure that among your peers, among your akhwat, mesti ada yang you atur dia pergi dapat tak ada diploma, dapat degree. Daripada degree pergi master pergi kepada PhD. So kena ada tu komitmen kita nak mengatur rakan-rakan kita dan kita juga kena ada self
untuk membina personal growth. Contohnya, kalau kita sebagai, kadang-kadang kita sibuk, kita sendiri tak baca buku. Kita terlibat hari-hari bersebagainya, kita sendiri tak dengar kuliah. Jadi sikap ini kena ada. Ada hari kita peruntukkan masa nak membaca buku untuk diri kita. Yang kita sebut dalam dunia di luar sana disebut me time. Me time tu nak kena ada juga, tapi kita isi me time tu dengan personal growth yang nak kita bina. Saya suka nak berkongsi sedikit je lagi pesan Hamka. Saya selalu bawa juga slide ni. Profesor Dr. Hamka pernah berpesan bahawa peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba. Datang tidak menentu masa, datang di saat kita kesempitan atau kesusahan. Nilailah peluang itu dengan secara bijaksana, rebutlah peluang yang besar itu kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang itu. Untuk itu, saudara dan saudara sekalian, jangan kita ingat apabila kita terlibat dengan ABIM, Wadah dan PKPM ini, adakah ini bukan peluang daripada Allah? Adakah ini bukan takdir yang Allah SWT beri? Adakah ini bukan sesuatu Allah sedang berbicara dengan kita, memberi ruang untuk kita menginfakkan diri terlibat dalam gerakan ini? Adakah kita tak merasakan ini sebagai satu peluang? Maka janganlah sampai satu masa peluang ini dicabut daripada saudara dan saya sekalian. Maka buatlah sehabis baik untuk kita laksanakan amanah ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, dari kata tadi daripada sesi terakhir daripada Abang Ipin tadi, maka kita sudah semakin hampir kepada garisan penamat ataupun sesi penamat kita pada malam ini. Saya yakin dan percaya penonton-penonton di sana masih lagi persoalan yang mungkin banyak makin timbul dan juga makin terinspirasi untuk terus berkhidmat untuk bersama dengan ABIM dalam sudut konteks menjayakan agenda ABIM, melaksanakan usaha dakwah yang telah dianjurkan ABIM dan juga pelbagai lagi program yang mungkin boleh membantu untuk meningkatkan kapasiti, meningkatkan kemahiran tuan-tuan perempuan sekalian yang berada di luar sana. Saya lihat tadi slide Abang Ipin tadi ada 44 slide. Yang malam ni Abang Ipin baru kongsi 5 sahaja. Saya yakin dan percaya selepas ni Abang Ipin pastilah ramai pimpinan ABIM negeri akan book Abang Ipin dan juga Encik Alimi mungkin untuk berkongsi sudut pengurusan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya itulah salah satu faktor ataupun elemen kenapa kita menganjurkan wacana separuh abad 50 tahun ini bermula dengan bahagian urusan gerakan organisasi. Baik, suka alhamdulillah tuan-tuan puan-puan kita sudah berada di penghujung rancangan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan ucapkan tahniah di atas ruang masa yang tuan-tuan puan-puan berikan untuk mendengar pengkesan pada malam ini. Sebelum saya tutup, ingin saya bacakan sedikit ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah SWT daripada surah Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu walau sedikit pun. Jadi tuan-tuan perempuan, pemuda-pemudi belia Islam di luar sana, ABIM adalah platform terbaik untuk tuan-tuan perempuan antum semua untuk terus berkhidmat untuk mengarus perdanakan agenda dakwah di bumi tanah tercinta Malaysia ini. Saya yakin dan percaya masa Tuan Abang Arifin telah selesai dan berpindah ke wadah yang lain. Dan Encik Adim juga begitu saja, selesai di Medan ABIM berpindah ke wadah yang lain. Tetapi masih lagi dalam agenda yang sama. Masa kami sedang dinilai pada hari ini dan mungkin belum tentu lagi sehabis baik seperti mana yang generasi dahulu telah lakukan. Tetapi saya yakin dan percaya generasi kemudian, pemuda-pemudi yang berada di luar sana pasti mampu melakukan perkara yang lebih baik demi keseimbangan dan kemajuan Islam yang lebih baik insya-Allah dan umat Islam seluruhnya di Malaysia ini dengan lebih baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan terus setia bersama rancangan wacana separuh abad ABIM. Insya-Allah pada malam esok kita akan bersiaran sekali lagi penuh seminggu ni sehingga ke minggu hadapan. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas ruang masa dan perhatian tuan-puan dan komen-komen yang positif, pantun dan sebagainya. Kekalkan momentum ini insya-Allah kita bersama menjayakan misi iaitu wacana separuh abad ABIM 50 tahun. Tahun 2021 adalah tahun ABIM untuk terus berjaya kepada tahun 50 tahun yang mendatang insya-Allah. Jadi dengan itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.